Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, hari ni aku nak cerita dengan korang pengalaman aku pergi hiking. Aku bukan seorang yang suka hiking sebab sebab tertentu lah. Sebenarnya aku suka je environment, nature apa semua ni. Tetapi aku tak boleh, satu faktor kesihatan dan satu lagi mata aku memang agak payah lah kalau masuk hutan. Sebab hutan ni kan tempat benda-benda macam tu. Tapi sebab ada orang tanya kat aku ada tak pengalaman dekat hiking apa semua. So aku rasa macam boleh lah aku nak share dengan korang sikit. Okay, kisah ni terjadi waktu aku sekolah dululah. Masa tu aku naik bukit. Yang itu adalah first time aku hiking. Naik Bukit Berembun, Gunung Berembun, Bukit Berembun. Macam tu lah dekat Cameron kan. Okay, bukit ni dia tak tinggi mana pun. Dia tak macam gunung yang orang kata nak hiking gila-gila ni, tak. Tapi dia macam agak penat sikit lah bila korang nak pergi ke situ kan. Itu adalah first time aku pergi dengan kawan-kawan aku. Dan masa kita orang pergi tu, bukanlah aku lengkap berpakaian orang nak hiking pun. Pakai seluar sled, lepas tu pakai kasut Converse. Padahal tak boleh sebab jalan tu licin tau. Lepas tu pakai hoodie macam tu kan. Okay, masa tu pergi dalam berapa orang aku dah tak ingat dah. Sebab itu dah lama sangat. So masa kita orang nak naik tu, aku ingat lah cabaran-cabaran demi cabaran tu. Masa first nak naik tu, dia ada satu lorong. Bukan ada lorong, dia macam ada ruang tu yang menampakkan kita akan naik ke atas lagi tau. Okay, masa tu lah first time aku dah masuk ke hutan tu, aku rasa macam sesuatu perasaan yang macam tak berapa best. Sebab apa? Sebab masa aku tengok keadaan kat situ, aku dengar macam-macam suara panggilan dan ada orang macam lambai-lambai. Tapi yang tu sama-sama je sebab masa tu hari siang tau. Lepas tu suara tu memang menjejaskan lah sebab dekat kawasan tu, untuk pengetahuan korang, gunung-gunung kat Cameron ni dia banyak dihuni tau. Dihuni oleh makhluk. Aku malas sebut lah benda tu sebab risiko sikit kat rumah aku ni, bahaya sikit. Jadi banyaklah perkampungan tu. So bila aku masuk tu, telinga aku memang dengar pelbagai panggilan panggil nama aku. Dan ada juga panggilan tu daripada panggilan macam yang mak bapak aku panggil kat dalam rumah. Faham tak? Yang gelaran aku dalam rumah, diorang tahu. So nama-nama tu disebut-sebut lah, terngiang-ngiang lah kat telinga. Jadi aku cakap kat kawan aku, betul ke kita nak teruskan perjalanan ni? Sebab aku rasa macam tak best. Sebab di antara ramai-ramai tu ada seorang je yang tahu aku boleh nampak benda-benda tu. Lepas tu dia cakap, kalau kau tak nak pergi, tak apa, kita patah balik. Tak payahlah pergi. Tapi atas tu memang cantik dia tu. Sebab kat atas tu dia ada satu macam ada tempat panjat yang kita boleh nampak pemandangan kat Cameron. So aku macam teruja lah, macam oh ya ke? Teringin lah nak naik. Aku macam tu kan. Lepas tu dia kata okey, tak apa, kalau nak jom. Sebab lagi pun siang, mungkin tak ada apa-apa lah, dia cakap tu kan. Aku pun okey. So kita orang naik lah. Korang boleh bayang kan, aku tak pakai kasut hiking tau. So cengkaman tumit kasut aku tu memang tak ada lah. Memang licin waktu tu. Sebab masa kita orang naik tu, bukit tu Gunung Berembun ke Bukit Berembun nama dia? Aku tak ingat. Tapi masa kita orang nak naik tu, dia tak ada step-step orang naik lagi. Maksudnya tempat tu belum ramai lagi orang mendaki kat situ lah maksudnya. So memang tak nampak sangat kesan-kesan untuk nak jalan tu kan. Jadi kita kena macam semak-semak tu, kita kena pijak-pijak sendiri apa semualah. Masa sampai kat pertengahan, aku ingatkan dekat sebab member aku ni cakap dekat je. Tapi kalau untuk orang yang first time, dia akan rasa macam boleh tahan juga jauh dia. Macam tu kan. Jadi masa sampai kat pertengahan, aku rasa tiba-tiba kaki aku macam ditarik tau. Rasa macam ada satu cengkaman tangan macam tu. Tapi tak rasa kuku dia, macam cengkaman macam tu dekat kaki aku. And aku terjatuh. So memang aku ni macam gelak. Kononnya macam gelak sebab aku jatuh kan. Tapi hakikatnya aku jatuh tu memang aku rasa sebab aku ditarik, bukan sebab aku licin. Lepas tu kawan aku ni tolonglah aku angkat aku kan. Macam okey Lily, apalah kau ni pakai kasut macam ni, itulah licin apa semua kan. Aku pun macam okey tak apa. Masa tu tak rasa apa-apa lagi. And aku terus jalan. Bila sampai kat depan sikit tu, aku pun pusing belakang. Aku macam tak puas hati sebab aku memang yakin aku jatuh tu sebab ada yang tarik. Aku pusing kat belakang tu, aku nampak ada satu jelmaan ni, dia macam manusia tapi belakang badan dia halus tau. Dia macam halus sangat-sangat. Dia macam dia bergerak menggunakan tangan dia sahaja. And dia masuk kat dalam lubang tanah kat tepi tu. Kiranya waktu aku pandang dia tu, dia tengah bergerak macam ni. Lepas tu dia macam tengok macam tu, dia masuk terus kat dalam lubang tanah tu. Aku tak tahu tu jenis apa, tapi itu yang aku nampak lah. Maksudnya itulah yang tarik
kaki aku. Aku yakin dia. Sebab waktu tu jemaah tu yang tepat depan aku. Tanpa berlengah masa, aku pun naik lagi ke atas. Sebab kita orang kejar time tau. Sebab masa tu pun dah lewat. Takut kalau kita orang lambat, nanti maghrib lagi bahaya lah. Sebab kita orang kena keluar sebelum maghrib. Jadi naik lagi. Masa naik lagi tu ada lagi panggilan-panggilan nama tau. Lepas tu ada yang macam mengikik. Untuk pengetahuan korang, kalau macam aku sendirilah, sebab aku memang jenis nampak-nampak macam ni. Kalau aku masuk hutan, dia bukanlah sama macam tempat-tempat yang kita pergi, yang kita rasa macam tempat ni dah lama tak ada orang huni. Dia berbeza. Apa yang aku boleh cakap dia berbeza, bila hutan ni adalah tempat dia tau. Jadi bila tempat dia tak ada pun macam dalam cerita. Kalau korang bayangkan, bila korang kat betul-betul tengah hutan tu kan, benda tu penuh memerhatikan korang, betul-betul tengok apa semua. Tak ada, dia tak macam tu. Dia banyak, tapi dia macam ni, dia macam berkeliaran, dia berterabur. Dia bukanlah tumpu pada kau seorang je. Dia tak macam tu. Jadi sama ada kita ni yang memang boleh nampak ni kan, macam maksudnya kalau mata hijab yang memang boleh terbuka ni, tak perlu macam nak macam macam tu. Just buat tak tahu and fokus pada apa yang korang nak lalu tu. Maksudnya fokus lah. Dia ada ganggu-ganggu, tapi dia tak ganggu yang orang kata memang betul-betul nak mengganggu. Sebab tu tempat dia. And kita orang masuk tu pun, sebelum kita orang masuk tu, macam-macam doa kita orang baca dah kan. Jadi sampailah dekat atas. Dah sampailah dekat kawasan atas tu. Kita orang naik dekat macam menara kecil sikit tu. Tengok pemandangan, semua duduk kejap ambil gambar apa semua. Lepas tu tiba-tiba ada suara tangisan tau dekat atas tu. Memang jelas sangat kawan-kawan aku semua dengar. And aku cakap lah, janganlah main-main kan. Kita dah lah dekat atas bukit-bukit ni. Korang buat bunyi-bunyi nangis macam ni, tak payahlah kan. Aku cakap macam tu sebab aku dah rasa memang sangat tak sedap. Sebab aku fikir, in case apa-apa terjadi, kita orang dah lah semua perempuan. Lepas tu member aku ni cakap, bukan. Tak ada orang mengaku pun. Bukan ada orang buat suara macam tu tau. Jadi aku cakap, jomlah gerak. Nanti kan, apa pula kan. Tu kita orang pun turun daripada menara tu. Masa turun daripada menara tu, tiba-tiba salah seorang daripada kawan aku ni, dia macam terduduk and dia menangis. Lepas tu aku cakap, lah kenapa pula ni. Masa tu memang aku macam, masa tu aku bukan seorang yang macam banyak surah aku ingat ke, nak baca-baca, nak buat pandai-pandai apa semua. Memang tak ada langsung lah. And ada kawan aku seorang ni, dia macam okey sikit. Dia boleh lah juga baca beberapa surah yang dia ingat. Aku tak ingat dia baca surah apa kat budak tu. Lepas tu dia tiup kat telinga. Lepas tu kata, jangan nangis kan. Asalnya budak ni, dia seorang yang sangat happy go lucky. Masa aku dekat atas menara tadi, aku cakap ada suara menangis kan. Aku cakap, janganlah buat-buat. Dia boleh gelak-gelak lagi tau. Tiba-tiba masa nak turun ke bawah tu, dia menangis macam tu kan. Aku rasa mungkin benda tu tertegur dia ke macam mana ke, sebab dia terlalu galak kan. Lepas tu dia dah okey. Lepas kawan aku tu tiup kat telinga dia. Bila dia dah okey, dia kata, okey jom turun. Lepas tu masa nak turun tu, on the way nak turun ke bawah tu, tiba-tiba kawan aku ni seorang dia kata, wait, tengok ni macam tu. Di antara yang lain ni lah yang menangis tadi kat belakang. Dia yang seorang lagi ni dia jerit, dia kata tengok ni, kita orang pun pusing. Tiba-tiba tengok dekat kawan yang menangis tadi tu kan, mata hitam dia dah tak ada. Dia semua mata putih, dia jadi macam tu kan. Lepas tu aku memang takut sebab itu adalah peristiwa pertama sebelum kejadian yang aku kata aku pernah tengok orang histeria tu kan. Dia jadi macam tu. Aku pun macam was-was, aku cakap dia ni kena histeria ke apa ke. Tapi tak ada jemaah lembaga apa-apa kat sekitar dia tau. Lepas tu kawan aku ni macam dia tenang je sebab budak yang menangis tu, dia macam ada kena-mengena juga dengan kawan aku ni. Kira macam sepupu jauh ke macam mana ke, aku tak tahu. Mungkin benda tu pernah terjadi dulu sebab aku nampak dia tenang sangat. Lepas tu dia pergi kat budak tu, dia baca apa ke, aku tak tahu, dia bisik kat telinga tu kan. Lepas tu budak tu macam nak pengsan. Dia tutup mata sekejap, lepas tu dia tersedar. Lepas tu dia cakap, kat mana ni? Jomlah kita balik. Dia macam tu. Dia macam okey sangat-sangat, macam tak ada apa-apa tau. Lepas tu masa nak pergi tu kan, tiba-tiba akulah yang belakang sekali. Macam diorang jalan dulu aku belakang sekali. Tiba-tiba ada orang sentuh aku daripada belakang. Lepas tu bila aku pusing, aku nampak ada satu orang tua ni duduk dekat bahagian menara yang kita orang panjat tadi tu. Dia duduk kat tepi tu, mata dia putih semua. Maknanya tadi dia masuk sekejap kot dekat badan kawan aku tu. So bila aku tengok dia tu kan, dia macam ni kan, dia pandang, mata dia memang putih semua. Lepas tu dia berambut panjang, rambut dia tak ada salai pun, rambut hitam. Lepas tu dia buat macam ni kan. Dia buat macam tu, lepas tu dia tunduk macam tu. Lepas tu aku macam tak faham apa ke benda yang dia buat tu kan. Macam aku buat tak tahulah. Kenapa aku tak apa-apa shocking, sebab jemaah yang macam tu aku dah biasa nampak. Jadi waktu tu aku rasa macam mungkin tak ada apa-apa kan. Harap-harap dia tak ikut lah. So kita orang pun turun ke bawah. Masuk on the way nak turun ke bawah tu, ada satu suara menyanyi. Dia nyanyi lagu klasik, tapi ada lirik tau. Tapi lirik dia macam creepy gila. Lirik dia tu macam menunjukkan dia dah tak ada. Jadi aku pandang kat kawan aku seorang je yang dengar, yang lain tu tak dengar. Jadi dia kata tak apa, kita turun je, jangan pandang kiri kanan, terus je sampai ke bawah.
Alhamdulillah kita orang selamat turun ke bawah, tak ada apa-apa gangguan, dan itu adalah pengalaman pertama aku pergi hiking. Tapi bagi aku macam masa tu tak ada apa-apa yang menggerunkan sangat lah. So okay, kita orang pun selamat keluar. So itu peristiwa pertama. Ada peristiwa kedua di mana aku pergi hiking dengan bapa aku and geng-geng dia. So masa tu yang join perempuan aku dengan kakak aku je. Okay, that time memang aku tak berapa sangat sebab masa tu kesihatan aku tak berapa bagus. Cuma aku follow bapa aku tu sebab macam nak bagi stamina aku okey balik lah konon-konon kan. Tapi kamera kan sejuk. Bila hiking ni cepat mengah tau. Jadi waktu ikut bapak aku tu aku memang slow, aku ikut bapak aku. Kakak aku memang aktif lah, dia memang suka hiking, dia memang laju buat macam ni. Plus aku pun mata pun masalah kan. Jadi aku kurang lah, macam tak adalah aktif sangat, tak bertenaga sangat. Just jalan dengan bapak aku, pegang tangan bapak aku, kejap lagi terbaring kat bapak aku macam tu kan. So masa dengan bapak aku tu, alhamdulillah waktu first perjalanan, aku tak ingat pergi bukit mana, gunung mana, tapi kat Cameron juga. Tak ada apa-apa gangguan. Cuma macam biasa bila aku masuk dekat gunung tu, pertama sekali aku akan dengar pelbagai suara memanggil nama. Kau nampak tak? Macam benda-benda ni dia nak menyesatkan kita tau. Dia nak bagi kita jadi takut, keliru. Kalau katalah aku terleka dengan salah satu panggilan tu, tak mustahil untuk aku pergi kat mana-mana cabang. Sebab ada satu part tu, aku dengar dia panggil aku tu kan, macam dia nak sangat berkawan dengan aku. Macam tu. Dengar macam sayu suara dia tu. So bila aku nak pergi tu, ayah aku cakap, bukan kat situ, kat sini. Bapak aku macam control lah. Macam dia bagi tahu kat mana. So aku ikutlah bapak aku tu. Sampai nak berjalan tu kan, tiba-tiba ada orang sentuh-sentuh aku. Dia bukan sentuh satu. Padahal aku belakang sekali. Dia tas kat sini, lepas tu dia tas kat pinggang. Dia macam usik-usik tau, nak bagi kau rasa macam apa ni nak bagi kita takut. Tapi masa tu aku relax lagi sebab bapak aku ada. Aku cakap kat bapak aku, ayah benda tu kacau tu. Bapak aku cakap tak apa, sabar, tak ada apa. Bapak aku cakap tu kan. Sebab bapak aku ada, aku punya feeling takut tu tak berapa lah. So naik ke atas tu, sampai separuh jalan berhenti rehat sekejap. Aku nampak ada beberapa jemaah macam nak kata perempuan pun tak pasti juga sebab kita tak nampak rambut dia. Sebab aku kalau nak kena perempuan tak perempuan melalui rambut lah, rambut dengan susuk tubuh kan. Tapi yang itu dia jenis macam tak berapa nak nampak. Cuma kita nampak lah muka dia ada rupa, tapi susuk tubuh dia tak berapa jelas. Dia lekat tau, dia macam rapat-rapat duduk satu kumpulan, dia memahati kami macam tu. Lepas tu separuh jalan, masa kita orang naik tu kebetulan adalah Mak Saleh juga tengah naik juga kat bukit tu kan. So kita orang lepak kat situ, ambil gambar lu semua. Masa nak separuh jalan nak naik ke atas lagi tu, sebelum sampai ke destinasi tu, aku nampak kat belah kiri aku kan, banyak sangat jelmaan pelik-pelik yang di mana ada di antara mereka tu yang aku tak pernah nampak sebelum ni dekat sekitar aku. Rupa-rupanya dekat situ adalah kawasan bas-bas dan van-van kalau naik ke atas yang orang-orang berubat buang dekat hutan tu. Diorang selalu buang kat situ. Jadi aku nampak tu semua yang telah dibuang. Sebab tu bila aku nampak jelmaan macam tu, yang jelmaan yang ada tu dia tak pergi ke mana-mana. Dia ada banyak dekat sekitar situ. Satu kelompok tu memang banyak and stay je dekat situ. Dia tak pergi jauh. Dia tak macam yang first aku pergi hiking, dia berkeliaran. So itu yang aku nampak jelmaan dekat situ. Jadi hutan ni sebab tu orang kata seram. Salah satunya memang dia duduk dekat situ. Salah satunya lagi sebab dia ni macam kalau orang berubat ke apa kan, orang banyak buang dekat hutan ataupun laut kan, sebab tempat dia orang kan. Jadi bila dah di-lockkan kat situ, dia takkan ke mana-mana lah. So potensi untuk diikut balik orang yang buang dia tu sangat-sangat tipis sebab dia dah buangkan benda tu. Sebab tu lah yang korang selalu nampak van kosong, bas kosong apa semua. Hakikatnya ada benda-benda kat dalam dia. Jadi dia buang kat hutan tu. So memang nampak banyak, tapi tak diganggu. Dia berbeza dengan benda tu yang memang ada dekat hutan tu. Yang kalau memang ada tu pula, kalau kita silap langkah, contohlah mulut kita tercelupar ke kan, tak mustahil untuk kita kena tegur. Maksudnya nanti akan adalah benda-benda dia. Cuma waktu kejadian yang aku pergi hiking tu, alhamdulillah sebab aku pun tak banyak cakap, and then aku pun jaga mata aku macam tak ada melilau-lilau macam tu. Sebab kita dah tahu kita pergi tempat dia kan. So aku berhati-hati. Dia tak adalah gangguan yang teruk. Dia selalunya kalau korang dengar kes-kes yang bila korang pergi hiking kena rasuk, kena kacau, kena apa tu, mungkin ada benda yang salah korang buat. Sebab korang pergi tempat orang, kena jagalah adab kita. So kalau korang tanya kat aku berkaitan dengan hiking ni, seram, mesti ada pengalaman seram ke apa. Sebenarnya susah nak cakap tau. Sebab bila orang dengar kisah-kisah yang aku share, orang akan kata hidup aku ni macam setiap masa. Apatah lagi bila pergi kat tempat-tempat seram, hutan apa semua, lagi diganggu. Tak, benda ni
jemaah-jemaah jin ni sebenarnya bukan semuanya yang akan mengganggu sampai kau jadi tak boleh nak fokus dengan life kau. Tak, dia bukan macam tu Dia ada, cuma kita kena jaga cara kita, kelakuan kita bila kita masuk kat tempat dia. Macam itulah yang aku buat. Bila aku pergi kat hutan, bila mata aku dah mudah nampak macam tu, aku akan jaga pandangan aku. Aku tak ada melila-lila tengok sana sini. Lepas tu aku tak ada macam dalam niat aku tu macam tolong aja aku nak tengok kat sini rupa dia macam mana. Dia tak ada, aku tak ada sifat macam tu. So alhamdulillah aku masih terlindung lagi. Sebab tu aku pelik bila orang cakap kau ni betul ke kau nampak apa semua. Kalau kau nampak mesti kau dah jadi tak betul. Mana ada orang nampak boleh cerita dengan relax sangat. Korang kena tahu tau, setiap cerita yang aku share dengan korang ni semua benda yang dah lepas. Dan aku seorang manusia yang sama macam korang. Aku ada perasaan takut, aku ada perasaan berdebar-debar, aku ada perasaan tu. Tapi macam mana aku kontrol, sebab aku dah boleh lihat benda ni daripada aku umur 3 tahun. Jadi macam-macam aku lalui. Lama-lama akan ada satu tahap tu kita kena buat sesuatu supaya kita selesa keadaan tu. Maksudnya kita tak terlalu fikirkan. Sebab bagi aku, kalau aku takut, aku terlalu macam nanti dia ada ke, takut macam tu kan. Sebab aku pernah ke tahap itu. Aku akan selalu ingatkan pada diri aku, okay, dia pun makhluk Allah, dia pun nak hidup, dia tak kacau aku pun. Sebab rupa dia macam tu. Jadi tolong cool down. Aku yang akan positifkan diri aku sendiri. Sebab tu aku boleh kontrol. Dan dia sangat berbeza bila kau nampak benda-benda tu. Kau dalam ketakutan yang tiba-tiba kau rasa macam setiap masa kau takut. Lepas tu kau tak boleh buat benda apa-apa semua. Sebab itu adalah gangguan. Di mana memang itu di antaranya orang hantar ataupun gangguan yang kau tak tahu, kau tak sedar kat mana jadinya benda tu. Memang korang akan jadi macam tu. Tapi kalau korang di tempat aku, lama-lama bila korang lalui benda ni, korang kena belajar untuk tidak menggelabah, untuk tidak macam mana nak cakap, untuk tidak berkelakuan pelik lah, supaya korang boleh lalui kehidupan korang seperti biasa. Sebab tu aku cakap, kalau nak masuk hutan, sebenarnya benda yang pertama yang korang kena buat ialah jaga adab korang, jaga tingkah laku korang. Mulut tu jangan capur sangat. Tu salah satu sebab tau. Lepas tu bab-bab macam kencing kan. Kalau kat hutan kau tak ada sangat sungai ke apa, kena kencing ke apa semua, dia taklah sepertinya tok, nenek, anak cucu cucu minta lalu kencing ke apa semua. Tak, korang tak perlu buat benda macam tu pun. Cukup korang baca doa, korang berniat pada Allah yang korang dalam keadaan terdesak, korang terpaksa buat benda tu, dan mintalah supaya tiada apa-apa yang memudaratkan diri korang. Itu yang penting sebenarnya, connection antara kita dengan Allah, bukannya kita dengan benda-benda macam tu. So kena jaga benda tu. Tapi bila aku cakap benda macam ni, orang macam tak terima. Orang rasa macam cacah cool lah. Tak, dia pengalaman tau. Macam bila aku buat benda tu, sebab dulu aku pernah tahap yang orang kata takut, sikit-sikit takut, sampai kan nak pergi dalam rumah, sampai nak pergi bilik sendiri pun nak orang teman, nak pergi ke satu tempat nak ada orang teman. Macam lama-lama kau akan fed up dengan kehidupan macam tu. So kau kena do something supaya kau tak jadi takut dah. Jadi macam sekarang kan aku cerita dengan korang, sebenarnya waktu aku cerita dengan korang ni, dalam rumah aku ni pun sebenarnya rumah aku pun bukan clean sangat. Rumah aku pada benda, tapi aku dekat rumah aku tak boleh nak cerita lah benda apa yang kat dalam rumah aku. Tapi adalah isu-isu dia. Jadi macam itulah kehidupan dia. Aku memang kena pura-pura okey dan kena okey. Kena macam sentiasa ingat tiada apa-apa yang akan memudaratkan aku melainkan dengan izin Allah. Macam tu. Jadi itulah kisah aku. Panjang pula dah. Itulah kisah aku pergi ke hiking. Aku memang tak kerap pergi hiking sebab mata aku macam ni. Jadi sampai di situ je lah kisah aku dengan pergi ke hiking dan pasal hutan. Jadi kalau korang tertanya-tanya berkaitan dengan hutan, aku mampu cerita macam tu je. Tak tahu kalau orang lain berbeza pandangan, berbeza pengalaman dia dengan aku. Memang tak boleh nak cakap apa sebab lain-lain orang kan, lain-lain ujian. Jadi mungkin kisah dia orang lain. Cuma kalau korang bukan jenis nampak, kalau korang bukan jenis yang terbiasa terdedah dengan benda-benda macam ni, seelok-eloknya jangan cari pasal. Kalau nak pergi hiking, just pergi hiking je. Niat tu kena betulkan. Kita jangan sombong. Okay? Memang kita rasa mental kita kuat, kita rasa fizikal kita kuat. Apa nak takut dengan benda tu, betul. Tapi kalau takbur pun tak boleh juga. Jadi tak perlulah kita terlalu obses dengan benda-benda macam ni. Okay? Jalani kehidupan kita macam biasa, insya-Allah. Kalau niat kita baik, cara kita betul, takkan ada apa-apa yang memudaratkan kita. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesalahan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurau hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.